Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk topik hari ini saya akan menerangkan tentang continuation pattern. Okey, so continuation pattern ni adalah topik yang penting dalam chart pattern. Sebelum ni kita ada belajar tentang reversal pattern dan juga sekarang iaitu continuation pattern. Okey, apa itu continuation pattern? Continuation ni adalah temporary pause atau consolidation. Maksudnya bila harga dibuat kenaikan, okey, dia akan berehat. Dia akan berehat sekejap sebelum meneruskan kenaikan. So kat sinilah kita panggil continuation pattern. Continuation pattern ni kita kena faham psikologi daripada dia punya kenapa continuation pattern ni penting ataupun dia terjadi adalah sebab big fund yang masuk dekat area sini yang telah buat kenaikan yang banyak macam ni, so diorang nak re-strategize balik diorang punya portfolio dan juga stablekan balik portfolio diorang. And then ada juga retail trader yang dah take profit, so dekat sini dia akan berlakunya pause lah. So itu sebelum meneruskan kenaikan. So tapi continuation pattern ni kadang-kadang kadang-kadang dia continue uptrend, kadang-kadang dia akan reverse. So kita kena tengok dari segi dia punya behavior lah, stock tu punya behavior, saham tu punya behavior. So continuation pattern ni lebih kepada mid term pattern. Sebab dia nak bentuk tu dia lebih lagi sekejap daripada reversal pattern. So that's why continuation pattern ni sesuai digunakan untuk swing trading dan juga momentum trading yang lebih short term daripada trend trading atau position trading lah. So continuation pattern ni sebenarnya kalau siapa yang mahir continuation pattern pun sebenarnya dah cukup bagus lah untuk dalam market kan. Kalau untuk swing continuation pattern ni memang sangat penting lah. Okay, so strategi beli untuk continuation pattern ada dua, iaitu kalau price bergerak, so kita beli apabila dia break down trend line. Ni kita panggil down trend line kan. Bila dia break down trend line ni, so kita beli breakout. Ataupun ada juga yang contoh bentuk triangle, dia masuk dekat dalam triangle ni, boleh juga. Tapi itu adalah trader yang lebih agresif lah. And then ada konservatif. So dia ada pro and cons dia. Ada yang breakout, kalau beli breakout pun kadang-kadang dia jadi fake breakout. Tapi kalau beli dekat dalam base pun kadang-kadang dia tak breakout. So ada pro and cons dia. So kita kena tengok dari segi kita ni style konservatif ataupun agresif. Kalau agresif, sebelum breakout pun dia dah beli dah. Tapi kena tengok juga kalau untuk price tu, kita tak nak beli dekat contohnya dia tengah white macam ni kan. Kita tak nak beli time volatile dia white. Kalau nak anticipate pending breakout, make sure dia punya price tu dah start tight. Maksudnya tight ni volatile dia dah berkurang. Dia punya retracement, maksudnya high ke low dia tu dah berkurang. So itu cara nak anticipate breakout lah, maksudnya masuk sebelum breakout. Okey, seterusnya adalah 5 contoh continuous pattern. Okey, kita ada 5 contoh continuous pattern. So triangle, ada symmetrical, descending, ascending, dan broadening formation. Yang ni kurang yang broadening ni kita tak selalu nampak sangat dalam market, tapi yang lain ni selalu nampak lah. And then flat, pennant, wedge dan rectangle. Okey, so kalau tengok dari segi triangle ni dia punya nak form dia lagi lama. Maksudnya dia 1 month above. Okey, 1 month above. 1 to 3 month lah. 1 to 3 months. Dia punya untuk dia form, maksudnya untuk dia jadi kan. So kalau untuk wedge, okey silap, wedge pun 1 month to
3 months. Itu wish. And then sama juga dengan rectangle. Okay, rectangle 1 month to 3 months untuk the form. So kalau flat dengan pennant ni, okay, flat dengan pennant dia lebih kepada short term punya movement. Selalunya dia less than 1 month. Flat dan pennant ni temporary pause yang short term, less than 1 month. Kalau dia jadi dia consolidate dalam contoh dia consolidate dalam bentuk ni kan, price naik, lepas tu dia buat, contoh kita cakap dia buat pennant kan. Okay, kalau dia duduk dalam ni lebih daripada sebulan, selalunya dia possibility untuk tak jadi tu lebih tinggi lah. So flat pennant ni dia selalunya akan berlaku dalam less than 20 days trading day lah, based on my experience and pembacaan saya. So selalunya flat and pennant ni more kita nak cash short term punya movement lah. Okay, so kita go through satu-satu bentuk. Untuk triangle, okay, untuk triangle mula-mula ada symmetrical triangle. Okay, symmetrical ni macam mana? Ni price bergerak. Okay, so dia bergerak dalam macam ni. So kita beli bila dia breakout. Sebab kadang-kadang boleh jadi juga dia jatuh. So kita confirmation kita beli bila breakout downtrend line ni. Strategi paling senang adalah kita beli bila breakout downtrend line. So kalau ascending, so dia bergerak macam ni, kita beli bila breakout, sama juga. So kalau descending triangle dia macam ni. So kita beli bila breakout. Tapi selalunya descending ni dia akan ke bawah lah. So kita lebih fokus kepada ascending dan juga symmetrical. Okay, saya tulis kat sini. Ini adalah symmetrical. Okay, yang ni adalah ascending triangle. And then last kali ini adalah descending triangle. Okay. So seterusnya kita tengok tadi adalah flat and pennant. Okay, so flat and pennant ni kita sekalikan je lah. Flat ni dia bentuk macam ni. Flat ni, okay, so dia bentuk flat lah. Dia bentuk bendera. So ni kita panggil bullish flat. Dia punya flat ni dia ke bawah, descending, dia macam descending channel. Kita panggil channel lah. Dia bentuk petak. Lepas tu kita beli bila dia breakout downtrend line. So continuous pattern ni basically beli bila breakout downtrend line tu je. Dia very simple ya, dia punya method. And then seterusnya pennant bentuk dia macam triangle, macam symmetrical triangle, tapi dia lebih short term lah, less than 1 month. So kita beli pun bila breakout. Okay, ni pennant, ni flat, bentuk bendera kan. So bendera mesti ada petak. So ni pennant. And then seterusnya adalah bentuk wedge. Wedge ni lebih kepada macam ni lah, dia lagi lama form lah. Wedge ni dia macam, okay, bila naik, price naik, dia punya ni lebih kepada, okay, sorry tadi ada azan sekejap. Alright, so untuk wedge, dia punya bentuk tu dia macam, dia punya, okay, dia punya bentuk tu macam ni. So dia punya price, okay, ni uptrend kan, dia lawan daripada uptrend tapi dia bentuk macam makin mengecut. Okay, itu adalah wedge. So beli pun sama, breakout trend line. And then last kali adalah triangle. So triangle ni breakout yang paling, kalau breakout dia akan lagi sedap lah. So basically breakout rectangle ni adalah yang paling strong.
Okay, so dekat sini kita faham lah market sideway. Kalau boleh kita tak, kalau untuk swing trading boleh masuk kat support, jual kat resistance, masuk kat support, jual kat resistance kan. Tapi kalau untuk yang lebih sustain, movement dia lagi best, kita tunggu breakout. Sebab dekat sini kita tahu bila sideway ni seller dengan buyer tu dia balance. Okay, dia balance so that sama-sama buyer dengan seller equilibrium. So bila kita tunggu lagi breakout lagi best lah. Alright, itu untuk continuous pattern. So saya summarizekan balik. Continuation pattern ni adalah temporary pause. So dia punya untuk form tu lebih sekejap daripada reversal pattern. And then sesuai untuk momentum trading dan juga swing trading, kita beli, iaitu beli, strategi dia beli ketika breakout down trend line ataupun price masih di dalam base formation lah. Alright, seterusnya 5 contoh continuation pattern ni adalah triangle, flat, pennant, wedge dan right angle. Flat dengan pennant ni lebih kepada short term punya continuous pattern lah, less than 1 month. Okay, itu sahaja untuk perkongsian hari ni. That's all from me. Thank you so much. Assalamualaikum.